Jadi sesiapa saja yang menentang perjuangan Islam, dia akan jadi kafir. Sebab yang menentang perjuangan Islam ini adalah musuh-musuh Islam. Jangan nak cuba main dengan ayat. Ya, nak mengelirukan orang. Seolah-olah menggambarkan bahawa yang salah adalah menentang Islam. Menentang perjuangan Islam itu tidak salah. Apakah itu yang nak dimaksudkan oleh Menteri Besar Kelantan? Ya. Patutlah orang kata dia mengaji ilmu, tak sempat habis. Belajar tak sempat habis. Ya. Kalau itu pun susah dia nak faham. Ya. Sebab tu saya nak bagi tahu walaupun kat sini. Ya. Kita berani menyatakan bahawa apa yang disebut oleh Menteri Besar Kelantan itu menjurus ke arah takfiri. Ya, takfiri. Sebab apabila dia menuduh dua adun itu menentang perjuangan Islam, bagi saya itu adalah istilah untuk mentakfirikan orang itu. Kerana bagi kita, sama ada kamu menentang Islam atau kamu menentang perjuangan Islam, kedua-duanya haram. Kedua-duanya itu adalah musuh Islam. Sebab Islam itu satu agama yang wajib kita perjuangkan. Agama yang wajib kita perjuangkan. Kalau kita tak perjuangkan, tidak tertegak Islam itu. Maka wajib kita perjuangkan. Sesiapa yang menentang perjuangan ini, maka dia oranglah musuh Islam. Itu jelas. Dan inilah tuduhan yang dibuat oleh Menteri Besar Kelantan kepada dua adun tersebut. Apatah lagi dua adun tersebut punya track record yang cukup cantik. Track record yang begitu baik. Orang yang berkhidmat kepada masyarakat. Orang yang tidak pernah melakukan perkara-perkara maksiat yang besar. Dosa-dosa yang besar. Apakah layak kamu menggelarkan mereka sebagai orang yang menentang perjuangan Islam? Kalau kamu nak tuduh sekalipun, kamu kena bawa bukti. Buktikan bahawa dua adun itu, ya, dari segi kenyataannya, dari segi perbuatannya, kena buktikan bahawa dia betul-betul menentang perjuangan Islam. Kalau kamu gagal buktikan bahawa kamu bersangka buruk dengan orang yang belum tentu lagi sama ada dia itu lebih beriman berbanding dengan kamu. Sama ada dia lebih ikhlas untuk perjuangan Islam berbanding dengan kamu. Jangan ingat, bila kita dah jadi ustaz, kita jadi menteri besar, kita dah pakai serban, kita dah pakai jubah, kita hafal ayat Quran, maka kita rasa kita lah yang paling tinggi iman kita berbanding dengan orang lain. Sebab itu kita bebas untuk menyatakan orang lain menentang perjuangan Islam. Ini riak, ujub, takabur, bongkak, sombong. Yang tidak harus ada pada seseorang yang dilihat sebagai seorang ulama konon-kononnya. Ini amat kita kesal, saudara. Kita ingatkan dah zaman sekarang ini, dah tak ada dah budaya-budaya takfiri seperti ini. Tahun 80-an dulu, memang betul berlaku. Ya, apabila dia diasaskan oleh Hadi Awang. Ya, budaya takfiri ini. Kita ingatkan zaman dah moden ni tak ada lagi. Rupanya ada lagi, saudara. Ya, ada lagi, saudara. Sebab apa ada? Sebab selagi ada iblis dan syaitan, selagi itulah ada penjual-penjual dan penunggang-penunggang agama. Mereka menggunakan agama untuk mengangkat diri masing-masing dan menghina orang lain. Mereka bongkak dengan ilmu yang mereka ada. Mereka rasa hebat dengan ilmu yang mereka ada dan mereka memperlekehkan orang lain, mempertikaikan akidah orang lain, mempertikaikan perjuangan orang lain. Sedangkan kita tak tahu, ya, siapa sebenarnya yang lebih memperjuangkan Islam. Kita hanya lebih bermegah dengan slogan-slogan kita semata-mata. Apakah Islam itu boleh tertegak dengan slogan? Apakah Islam itu boleh tertegak dengan hanya laungan Allahu Akbar? Tetapi dalam masa yang sama, kita mengamalkan sikap takfiri, ya, mudah mengkafirkan orang. Memang dia tak sebut adun itu kafir. Memang dia tak sebut. Tetapi apabila dia membuat dakwaan bahawa dua adun itu menentang perjuangan Islam, apakah hukum yang nak kita berikan kepada orang menentang perjuangan Islam ini? Sebab itu saya katakan, ya,
kepada penyokong-penyokong PAS. Ya. Nilai balik. Ya. Jangan mudah kita terpedaya dengan kata-kata daripada orang yang seperti ini. Bila kita kata macam tu, dia kata, oh kamu, siapa kamu nak bercakap? Oh banyak sangat ilmu yang kamu ada. Berbanding dengan Menteri Besar Kelantan. Berbanding dengan Din Cecopong. Oh banyak sangat ilmu kamu ada. Ini masalah saudara. Ini masalah Wanaon ni. Bila kita tegur, dia kata, siapa kamu? Baca Fatihah pun tak betul lagi. Nak tegur ulama kami. Apa kamu, ilmu setakat mana kamu ada? Nak tegur kami, ulama kami. Saya nak bagi tahu Wanaon. Ya, kalau ilmu menjadi sandaran kebenaran, saya nak kata kepada Wanaon, iblis itu lebih banyak ilmu dia. Iblis lebih banyak ilmu dia. Iblis ini lebih awal kenal Tuhan daripada kita. Iblis pernah merasai duduk dalam syurga. Kita tak ada, kita hanya bercerita. Kita tak pernah rasa pun nikmat berada di syurga. Tapi iblis dah rasa dulu dah. Dia duduk syurga dulu. Sebelum kita ketahui Nabi Adam itu akan wujud, akan dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iblis tahu. Iblis tahu awal. Sebelum kita diberitahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi akhirul zaman, iblis tahu. Sebelum kita tahu, dia tahu. Tetapi kenapa? Ya, kenapa dia dicampak ke neraka? Sebab sifat ego, takbur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Oleh kerana angkuh, takbur iblis itu, maka dia dicampak ke neraka. Kalau ikut ilmu, dia banyak ilmu. Dia tahu Tuhan itu satu. Iblis tahu Tuhan itu satu. Iblis tahu Tuhan itu tidak beranak, dan iblis tahu Tuhan itu tidak diperanakkan. Iblis tahu kewujudan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis tahu Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Iblis tahu. Iblis juga tahu ada syurga dan ada neraka. Iblis tahu. Tapi sebab dia takbur, maka Tuhan campakkan dia ke neraka. Sebab itu jangan kita gunakan ilmu yang kita ada, kita jadi takbur. Ilmu yang kita ada belum menjamin kita ke syurga. Silap-silap ilmu yang kita ada inilah yang mencampakkan kita ke neraka. Sebab kita gunakan ilmu ini, ya, untuk kepentingan di kita, untuk kita tunggang semahu-mahunya di dunia ini. Bila kita ilmu kita ada, kita mudah mengkafirkan orang. Apa ilmu kita ada, orang tak sama pendapat dengan kita, tak sama pendekatan politik dengan kita, kita anggap dia sebagai musuh Islam. Sedangkan politik itu hanyalah wadah, alat ijtihad. Politik adalah ijtihad. Politik bukannya akidah. Memilih mana-mana politik adalah ijtihad. Kita sendiri fikir berpandukan kepada keyakinan kita, keimanan kita. Kita boleh fikir mana parti politik yang kita yakin boleh membela kita di dunia dan juga di akhirat. Kita pilih. Sebab itu dipanggilkan ijtihad kita. Bukan akidah. Pilihan raya bukan memilih agama. Pilihan raya adalah memilih wadah politik yang boleh membela kita. Kalau kita fikir parti A, ya, boleh membela kita, boleh menyediakan keperluan asas bagi kita. Ya, parti A ini boleh menyediakan keperluan air, jalan raya, pembangunan, ekonomi, masjid, ibadah, dan tidak menghalang kita melakukan ibadat. Kita boleh pilih parti A. Kalau kita pilih parti B, dia hanya mementingkan ibadat semata-mata, tetapi tidak mementingkan ekonomi, tidak mementingkan amalan rasuah, tidak mementingkan pendidikan, tidak mementingkan keperluan air dan sebagainya, maka kita tolak parti B ini. Itu ijtihad kita. Mengapa harus kita kata orang yang tak sama dengan kita, mereka ini adalah musuh Allah? Seperti mana kata Ustaz Ahmad apa? Yang kat Kedah tu. Saya malah lupa nama dia. Saya ni orang jahat ni susah saya ingat nama dia. Siapa yang tak bersama dengan dia adalah musuh-musuh Allah.
Sampai ke peringkat undi BN masuk neraka, undi PH masuk neraka, undi dia saja masuk syurga. Lepas tu bila dah bising, oh minta maaf, saya tarik balik. Yang kamu mainin isu akidah lah. Bukan senang-senang boleh tarik. Kamu dah menyesatkan banyak orang. Dan tu dengan mudah kamu tarik minta maaf. Itu pun apabila kamu nak disiasat oleh polis. Takut dengan polis. Lebih takut kamu dengan polis berbanding dengan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa saya bercakap tak ingat Tuhan. Bila polis sergah, tarik balik, saya minta maaf. Apakah ini orang yang katakan nak buat agama? Sebab itu jangan biarkan. Kita mesti berani berdepan dengan puak-puak ini. Tak kira lah dia menteri besar ke, menteri ke. Ya, selagi dia jual agama, kita mesti berdepan dengan mereka. Biarlah orang kata kita ni ilmu sikit. Tak apa. Mereka ilmu banyak. Tapi bila kita tahu benda tu tak betul, kita wajib lawan dan kita wajib terangkan kepada orang di luar sana. Inilah tugas kita. Kerana orang yang tahu wajib menyedarkan kepada orang yang tak tahu. Sebab kalau kita tahu, kita sediam. Oleh kerana kita takut nak lawan dia kerana dia ulama, konon-kononnya. Oleh kerana dia menteri besar, konon-kononnya. Maka kita diamkan. Walau kita tahu itu tak betul. Kita akan menanggung, saudara. Sebab kita membiarkan orang yang jahil di luar sana terus percaya dan termakan dengan lebay-lebay kemaruk ini. Tengok perangai lebay sekarang. Kita nak tengok. Kita nak tengok Nasruddin Daud jadi menteri besar. Ya. Baru berapa minit lepas kat sumpah dah boleh mengatakan orang. Baru 2 kerusi je pun pembangkang. Kamu nak hentam dia macam tu. Nak kata dia macam tu. Bayangkan orang macam ini kalau dia merintah negara, saudara. Baru perintah negeri Kelantan, negeri yang termundur dalam Malaysia, itu pun dah lupa diri. Bangga, bongkak. Seolah-olah dapat perintah sebuah kerajaan yang besar. Memperlekehkan orang. Bayangkan orang ini kena perintah pusat. Tak tahulah macam mana dia nak buat kat negara kita. Baru perintah 4 negeri. Ya. Kita Alhamdulillah. Kita bersyukur. Ya. Walaupun dalam serangan fitnah kiri kanan siang malam. Tetapi kita masih boleh pertahankan 3 negeri yang termaju dalam negara kita. Kita boleh pertahankan Selangor. Kita boleh pertahankan Pulau Pinang. Kita boleh pertahankan di Sembilan. Ketiga-tiga negeri ini berada di atas jauh berbanding daripada Kelantan, Terengganu dan Kedah. Alhamdulillah Tuhan bagi kita perintah negeri-negeri ini. Dan Tuhan letakkan lebay-lebay ini di negeri yang bawah sekali. Supaya apa? Supaya Tuhan nak uji rakyat kita. Terutamanya rakyat di Kedah, Kelantan, Terengganu ini. Supaya mereka melihat boleh atau tidak lebay yang banyak bercakap dalam atas peta ceramah ini, boleh atau tidak dia menguruskan negeri. Ustaz Nasruddin tu masa kempen macam-macam. Ya. Peribadi Anwar pun disentuh. Macam mana kita nak percaya nak lantik seorang Perdana Menteri banduan dan sebagainya. Banduan. Tak layak jadi Perdana Menteri. Ini mulut-mulut lebay ni. Dia banduan tak layak jadi Perdana Menteri. Takkan kita nak pilih banduan jadi Perdana Menteri? Kita nak bagi tahu mereka Nabi Yusuf pun pernah jadi banduan. Berapa ramai Nabi yang pernah jadi banduan? Berapa ramai alim ulama yang pernah jadi banduan? Banduan bukan ukuran benar atau salah seseorang. Saya nak bagi tahu.
Banduan itulah, ya, banduan itulah hari ini siang malam bekerja. Satu Ahad bekerja dengan gaji dia tak ambil. Kalau nak fikirkan waktu, jam, setiap saat dia bekerja, nak bandingkan dengan kamu, belum tentu lagi siapa yang paling banyak bekerja sebenarnya. Walaupun dia kamu gelar banduan. Dan saya nak bagi tahu, jangan sampai kamu yang dianggap ulama, hebat, mulia, suci, jangan sampai kamu dilihat merangkak jumpa banduan ini, minta bantuan peruntukan dan sebagainya. Kalau tahu malu, kamu patut malu. Kalau tidak, kamu merangkak depan menteri, kamu akan jumpa banduan ini dan minta peruntukan untuk bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri Kelantan. Kita nak tengok Ustaz Nazaruddin, boleh atau tidak dia menjana ekonomi negeri Kelantan untuk bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri Kelantan. Kalau dia boleh, kita tabik dengan dia. Sebab setiap tahun Kelantan minta duit dengan pusat untuk bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri. Kalau Nazaruddin boleh buat tahun depan tak perlu minta, kita tabik dengan dia. Pasal dia lebih baik sikit daripada menteri besar sebelum ini. Tapi kalau dia sendiri pun akhirnya datang melutut, minta lagi kerajaan pusat, memang sah. Ya, dia jenis muka yang tak tahu malu. Bila kata-kata macam tu, dia kata apa? Oh, ini memang tugas kerajaan pusat. Semangat federalisme. Time nak minta peruntukan, kamu baca semangat federalisme. Ya? Nak nyambut hari kebangsaan, kamu nak buat kepala sendiri. Nak logo sendiri dan sebagainya. Tak nak minta duit, oh tahu, ingat semangat federalisme. Bila dah habis pilihan raya, oh tak nak iktiraf Perdana Menteri. Banduan dan sebagainya, macam-macam. Kamu hina, kamu keji. Ini perangai lebay. Ya? Sejak dulu tak pernah berubah. Sebab tu dalam Islam memilih pemimpin, ya, pilih yang pertama dulu akhlak. Majoriti kita umat Islam ni memang, majoriti Melayu dalam negara kita ni memang agama Islam. Tetapi tidak semuanya ada akhlak yang baik. Sebab itu pilih akhlak dulu. Tutur kata, tidak sombong, tidak ego. Tapi kalau dah angkat sumpah, terus menghina orang dengan tuduhan yang tak sepatutnya keluar daripada mulut seorang ustaz yang hafal Al-Quran. Siapa yang nak muliakan kamu? Tok Guru Nik Aziz pernah jadi menteri besar lama. Pernah kita dengar dia menghina pembangkang. Walau waktu itu UMNO jadi pembangkang ramai, bukan 2 orang, ramai. Berlaku perdebatan dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan tu hebat dulu. Tapi tak pernah lagi Tok Guru Nik Aziz mempertikaikan akidah mereka. Dia jawab dengan hujah cara yang baik. Ini belum masuk dewan lagi. 2 orang adun ni belum masuk dewan lagi. Menteri besar dah kata dia seorang penentang perjuangan Islam. Wajar atau tidak wajar, saudara? Lupakan sikit. Ketepikan sikit kepartian. Tinggalkan ketepi kepartian. Kita bicara dari segi akhlak Islam. Sebagai seorang Islam, wajar atau tidak kita membuat tuduhan sedemikian rupa. Kecuali anda semua adalah orang yang taksub, fanatik kepada parti. Yang langsung tidak boleh berfikir mana yang betul, ya, mana yang tak betul. Kecuali lah kalau dah berlaku dalam persidangan dan Dewan Undangan Negeri Kelantan, ya, dalam ucapan 2 orang wakil rakyat ni, dalam pembangkang ni, dalam ucapan dia menentang agenda Islam. Apa yang Kelantan nak buat, ya, nak bina masjid contoh, dia bantah, ya, nak buat program Islam, dia bantah,
Waktu itu adalah asas kamu nak tuduh dia adalah orang yang menentang perjuangan Islam. Adalah asas untuk nak buat tuduhan. Ini belum apa-apa pun lagi. Belum apa-apa pun lagi dah tuduh. Dewan pun tak bersidang lagi. Cop jari kamu sebagai menteri besar pun tak kering lagi. Kamu dah tuduh dia. Apakah ini cara Islam? Tuduh tanpa ada bukti. Sebutlah apa yang dia lawan tentang perjuangan Islam tu. Oleh kerana tak sokong PAS. Oleh kerana dia berjaya mengalahkan PAS di Kota Lama tu, maka dia melawan Islam. Kalau semua parti membuat tindakan yang sama, apa nak jadi penegara kita? Kalau parti amanah pun akan kata macam tu. Oh, kamu tak sokong parti amanah, kamu bukan Islam, kamu menentang perjuangan Islam. Siapa tak sokong kami menentang perjuangan Islam? Apa nak jadi penegara kita? Kalau agama itu ditunggang, ini masalah. Ya? Ini masalah yang kita hadapi negara kita. Bukan kita tuding jari kepada DAP. Sikit-sikit DAP. Melayu terancam. Yang sebenarnya yang mengancam kita, ini Pak Lebai ni. Pak Lebai penjual agama ni. Ini yang mengancam kedudukan Islam negara kita. Bukan DAP. DAP tak usik pun Islam. Sesama mereka, sesama bukan Islam. DAP, kalau dia berlawan dengan MCA sekalipun, dia berlawan dengan gerakan sekalipun, dia pun tak jual agama dia. Dia pun ada batas. Gerakan dengan DAP berlawan di Pulau Pinang. Pernah kita dengar mereka mainkan sentimen agama? Pernah kita dengar dia mainkan sentimen kaum sesama mereka? Tak ada, saudara. Mereka matang berpolitik. Mereka lawan dari segi dasar. Kita Melayu ini je yang tak matang-matang lagi dalam politik. Nak cari modal dasar tak tahu. Nak cerita pasal ekonomi tak tahu. Nak cerita pasal keuangan tak tahu. Nak cerita pasal pelaburan tak tahu. Akhirnya yang paling mudah sekali, tonggang agama. Sebab itu dalam parlimen, tak ada kualiti langsung pembangkang dalam parlimen. Sebab nak bahas tentang ekonomi tak boleh. Sebab dia akan berdepan dengan Anwar Ibrahim. Ya? Orang yang pernah diiktiraf sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia. Nak cerita pasal apa lagi? Ya? Pendidikan, pertahanan apa? Tak tahu. Pelaburan, tak boleh nak lawan. Akhirnya paling mudah, tunggang kaum lah. Melayu terancam. Islam terancam. Bila kita tanya, mana Islam terancam? Tak boleh jawab. Di mana Melayu terancam? Tak boleh jawab. Hanya dalam ceramah. Sebab apa? Sebab dalam ceramah ni tidak ada soal jawab. Orang lawan menganga mulut je dengar. Menganga mulut takbir, menganga mulut takbir. Lepas tu masukkan duit dalam tabung tin Milo. Sebab itu penceramah PAS ni seronok ceramah. Mereka lebih suka berceramah. Mereka tak suka datang ke parlimen. Sebab dalam parlimen, salah cakap memang kena lah. Kan? Dalam parlimen tidak boleh menipu. Tidak boleh berbohong. Pasal dia ada hansat parlimen. Kalau kamu berbohong dari segi fakta dan sebagainya, kamu boleh diambil tindakan dalam parlimen. Tak boleh berbohong. Dan kamu kena berdepan dalam perdebatan. Sebab itu mereka lebih suka ceramah. Sebab dalam ceramah, walaupun tidak akan bertanya. Lentong lah apa pun. Bacalah ayat apa pun. Ya? Bila jadi kerajaan, kita baca ayat. Supaya taat kepada pemerintah. Waktu bila? Waktu kita jadi kerajaan. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Wah, sedap baca ayat. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Baca ayat itu. Kena taat. Selagi pemerintah tidak mencegah melakukan kemungkaran. Waktu dia jadi kerajaan.
Bila dia jadi pembangkang, dia lawan balik. Nak buat Sheraton 2.0. Dia kerajaan, dia minta orang taat. Bila dia jadi kerajaan, jangan tanya tentang harga barang naik. Jangan salahkan kerajaan. Ini kata Haji Hadi dulu. Waktu dia kerajaan, jangan tanya pasal harga barang naik. Jangan salahkan kerajaan. Banyak faktor-faktor lain menyebabkan harga barang naik. Waktu dia jadi kerajaan, saudara. Bila jadi pembangkang, barang tak naik pun dia kata naik. Bila jadi pembangkang. Bila jadi pembangkang, kami parti PAS. Kami akan bergabung dengan mana-mana parti. Kalau dia buat satu perkara yang melanggar hukum Islam, kami akan tarik sokongan. Jatuh kerajaan. Ini Tuan Bin Tuan Man cakap. Kita kingmaker. Kita bergabung dengan mana-mana parti pun. Kalau dia buat kemungkaran, kita akan tarik sokongan dan kerajaan itu jatuh. Sedap. Last sekali bila berada bersama Muhyiddin, berada sama Ismail Sabri, naik cabutan judi, jadi setan bisu semua. Tarik sokongan? Tak ada. Tak tarik sokongan, saudara. Sembang je. Sebab apa tak tarik sokongan? Dah seronok jadi menteri. Takkan nak tarik sokongan? Tarik sokongan, kerajaan jatuh. Bila kerajaan jatuh, tak jadi menteri lagi. Sebab itu jadi setan bisu. Ni ramai ni walau muda ni yang tak tahu ni, tak tahu cerita ni. Buka balik kat YouTube, dengar balik ucapan Tuan Bin Tuan Man. Dia kata apa? Kami parti PAS, kami akan pegang dengan prinsip Islam. Kami bukan gila kuasa. Kami nak jadi kingmaker. Dengan mana-mana parti pun kami bergabung, kami akan pertahankan Islam itu. Kalau mereka tak mau ikut, kami akan tarik sokongan. Jatuh kerajaan. Takbir, kata Walaon. Bila lebay tu dapat kuasa, kenapa cabutan judi naik 8 ke 22 tahun? Saya tak tahu. Ana tak tahu. Ana tidak diberitahu. Yang menaikkan judi itu Menteri Kewangan. Tanya Menteri Kewangan lah. Ana tak tahu. Jawapan dia tak tahu. Jawapan dia, Wallahualam. Allah juga yang mengetahui cabutan judi itu naik. Bagi lebay lah. Kan? Walhal dia berada dalam kabinet. Dia jadi menteri kabinet. Takkan keputusan menteri tidak dibawa dalam kabinet? Takkan dia tak tahu, saudara? Takkan dia tak tahu? Takkan semua menteri-menteri PAS tak datang mesyuarat kabinet? Mesti ada yang datang. Mesti benda ni dipersembahkan. Mana ada menteri sesuka hati melaksanakan dasar tanpa dibawa ke kabinet? Nak turun judi ke? Nak naik judi ke? Nak pakai tutup aurat ke? Buka aurat ke? Semua keputusan menteri tidak boleh dilakukan oleh menteri seorang diri. Mesti dibawa ke kabinet. Menaikkan cabutan judi daripada 8 ke 22 itu dipersetujui oleh kabinet. Dipersetujui oleh Perdana Menteri. Waktu itu, ke mana perginya menteri-menteri PAS? Kamu tak bantah kenapa? Kenapa kamu kata dalam parlimen, Ana tak tahu? Di luar pengetahuan Ana, katalah tak tahu. Setelah tahu, apa kamu buat? Setelah kamu tahu, apa kamu buat? Kata nak tarik sokongan. Tarik sokongan tak? Tak tarik, saudara. Sebab apa tak tarik? Takkan nak tarik. Gaji menteri pun tak makan lagi. Seronoklah jadi menteri. Apatah lagi jadi menteri waktu PKP. Tak ada kerja. Program tak boleh pergi duduk rumah. Gaji jalan. Allowance jalan. Kereta free. Rumah free. Api elektrik tak payah bayar. Seronok, saudara. Waktu PKP tak ada kerja. Parlimen tak payah bersidang. Muhyiddin tutup parlimen. Tak payah pergi bersidang. Tak ada kerja. Gaji jalan. Rakyat angkatlah bendera putih nak makan. Pandai-pandailah kamu. Nak duit? Keluar tabung kamu ke BSP. Itulah cerita dia. Kerajaan macam ini nak dibanding dengan kerajaan sekarang Malaysia Madani. Kamu kata Anwar Ibrahim tak buat apa-apa. Kamu kata lagi teruk kerajaan yang ada hari ni. Orang gila apa orang tahu fikir. Cuba tanya orang gila yang berjalan tengah jalan, tepi jalan, tanya dia. Mana lebih baik? Kerajaan dulu, kerajaan sekarang? Orang gila akan jawab, kerajaan dulu lagi teruk. Pasal dia gila. Dia sendiri pun tak ada jalan. Pasal apa? Lockdown. Orang gila kata, saya sendiri pun tak boleh nak duduk kat kaki lima tu. Saya sendiri pun tak boleh nak merayap, polis tangkap saya. Pasal lockdown. Orang gila pun tahu menilai.
lebay, warna on yang tak boleh menilai. Bersepah orang bunuh diri waktu tu. Gantung atas jantas, gantung diri. Dekat rumah, dekat bengkel. Yang hidup pun kibar bendera putih. Nak banding dengan sekarang ni saudara. Sebab itu dah bila tak ada hujah, nak berdepan dengan hujah tak ada. Maka yang paling mudah sekali main sentimen kaum. Melayu terancam. Islam terancam. Ya? Yang sebenarnya saya nak bagi tahu, yang mengancam agama kita adalah puak-puak dia. Kerana menunggang agama. Kenapa mereka berani menunggang agama? Kerana mereka ada penyokong-penyokong yang jahil, yang malas mencari maklumat, yang percaya isu ambalat, percaya tentang tutupnya sekolah-sekolah tahfiz di Selangor. Semua percaya. Walaupun diberi penjelasan dengan fakta jelas, tetapi hati-hati mereka telah Tuhan tutup untuk menerima kebenaran. Ya? Okey, cukup sampai di sini. Pukul 10 dah. Ya? Jadi saya mengucap terima kasih kepada anda semua yang sempat bersama saya. Maaf, saya masa singkat. Ya? Untuk nak khutbah tazkirah saja hari ni. Sebab tu saya tidak naikkan sesiapa lah dalam kotak. Ya? Minta maaf. Kalau masa panjang, mungkin saya boleh naikkan anda semua dalam kotak. Mungkin kita boleh bincang lebih panjang. Tapi pukul 10 saya nak ambil anak saya tuition. Jadi saya terpaksa berhenti di sini. Terima kasih banyak kepada yang bagi gift. Saya pun tak sempat tengok. Ya, rakan-rakan yang bagi gift, terima kasih banyak. Rakan-rakan yang komen juga saya tak dapat nak baca. Jadi saya sekiranya terdapat tutur kata bicara yang menyinggung perasaan walaon, saya memohon ribuan kemaafan. Ya, ini datang daripada hati yang ikhlas. Kerana kita mahukan sebuah negara, ya, yang memiliki rakyat yang sihat pemikiran, dan kita nak negara kita dapat dimajukan demi, ya, masa depan seluruh rakyat Malaysia. Tak kira apa parti, tak kira apa kaum, kita nakkan kebaikan untuk negara kita. Jangan benarkan orang ada kepentingan diri, ya, yang ada muslihat mereka untuk kepentingan diri, maka dia menggunakan kesempatan ini untuk meracuni pemikiran kita. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.